kawan, bertemu lagi dalam rancangan aksi. Kali ini kita akan lihat pula bagaimana penerbitan rancangan di dalam studio. Oh ya, lupa pula Anu memperkenalkan kawan kita. Kali ini Anu bersama Zarina dan Syaza. Mana Nadia dan Atika? Oh ya, Nadia pulang ke Johor, manakala Atika ada di studio untuk membawa kita menyaksikan proses penerbitan rancangan bicara secara langsung. Sekarang saya berada di studio 2. Sebentar lagi, siaran langsung bicara akan dirakamkan. Mari kita lihat bagaimana mereka menjalankan tugas masing-masing. Ini ialah bilik kawalan studio. Antara petugas yang berada dalam bilik kawalan ini ialah penerbit, penolong penerbit, pengaduan visual, penerbit teknik, pereka grafik, juru audio dan kaki tangan teknikal yang lain. Rancangan bicara merupakan rancangan yang disiarkan secara langsung dari Studio 2 BTP. Rancangan selama 1 jam ini mengandungi perbincangan antara seorang pengerusi dengan 3 orang ahli panel. Tajuk-tajuk yang dibincangkan merangkumi pelbagai aspek pendidikan di Malaysia. Selepas setengah jam perbincangan berlangsung, penonton boleh menelefon untuk mengemukakan pendapat atau soalan yang akan dijawab oleh ahli panel. Sementara di dalam studio pula, juru kamera memainkan peranan penting di samping pengurus pentas. Sebelum rancangan ini disiarkan, beberapa persediaan perlu dilakukan oleh pihak penerbitan TV dan kejuruteraan. Antaranya termasuklah mesyuarat panel, menghubungi pihak telekomunikasi dan juga persediaan kru serta unit set di studio. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang fungsi peralatan teknikal ini, mari kita ikuti temu bual Atikah dengan penerbit teknik. Assalamualaikum Tuan Haji. Waalaikumsalam. Sibuk ke? Tak. Saya sebenarnya tak semua sibuk. Saya tengah membuat ujian tentang peralatan monitor ini. Di sini ini monitor ini kita telah disuperkan dengan daripada caption generator. Jadi saya menentukan warnanya adalah mengikut apa yang ditetapkan. Tuan Haji, saya nak tahulah apa lagi alatan yang ada di dalam studio? Dalam studio kita ada 3 kamera dan pelampuan. Selain daripada itu, kita ada mikrofon, kita ada monitors,
dan kita ada set untuk tiap-tiap penggambaran. Tuan Haji, monitor banyak-banyak ni buat apa? Monitor yang banyak-banyak ni ialah untuk kita melihat apakah peralatan-peralatan yang ada dalam studio ni. Bermaksud saya peralatan video. Di sini kita ada 3 kamera, iaitu kamera 1 dan 2 dan 3. Situ ada caption generator supaya kita nampak sekarang, dan kita ada preview untuk VTR, alat untuk merakam video. Dan selain daripada itu, kita ada juga monitor untuk pencahayaan, untuk lampu. Jadi monitor-monitor ini adalah perlu untuk penerbit untuk membuat sesuatu rancangan penggambaran. Dari sini kita tahu di manakah NITX monitor adalah hasil keluaran daripada video switcher yang ada di depan. Di sini kita ada sebuah video switcher ataupun alat pengadun video, di mana alat-alat yang ada di dalam studio ini akan masuk ke dalam video switcher ini untuk satu-satu penerbitan. Lampu adalah perlu dalam satu-satu studio untuk memberi cahaya yang betul, dan kita perlukan lampu juga untuk mengelakkan daripada berlakunya bayang-bayang di muka setiap peserta ataupun penyampai. Dalam penerbitan rancangan bicara di studio, biasanya kita menggunakan clip mic. Clip mic adalah penting supaya setiap peserta yang mengambil bahagian mendapat suara yang jelas, dan ianya biasanya disambungkan menggunakan kabel. Petugas di bilik audio biasanya membuat kawalan kepada level tiap-tiap mic itu. Di samping itu, di bilik audio juga ada beberapa input yang perlu kita kawal untuk membuat satu penerbitan. Saya artis yang berbakat, teknik yang canggih, solekan dan muzik juga amat penting dalam penerbitan rancangan TVP. Solekan di dalam studio, kita memerlukan solekan yang begitu teliti sekali. Oleh kerana di dalam studio, dia menggunakan cahaya lampu supaya setiap make-up yang kita lakukan perlu berhati-hati supaya ia tidak nampak berminyak. Sementara make-up di luar, kita tidak memerlukan make-up yang begitu tebal oleh kerana ia sudah mencukupi dengan cahaya matahari. Bagi saya, karakter make-up yang kita lakukan pada setiap satu rancangan TV itu, dia adalah satu make-up yang amat mencabar. Contohnya, yang telah saya buat satu penggambaran sejarah Tok Janggut. Dia memerlukan bagi seseorang itu yang menggunakan watak tua ataupun yang tidak ada janggut, kita perlu lakukan mengikut skrip dia lah. Untuk mendapat gambaran luka, saya menggunakan darah tiruan. Begitu juga kalau kita memerlukan satu solekan yang memerlukan nanah, saya akan campurkan darah ni dengan pewarna dia dan juga susu untuk mendapatkan satu solekan nanah yang menunjukkan suatu karakter yang kita lakukan itu amat berkesan sekali. Solekan watak juga kita selalu gunakan pada artis kita yang tua, kita boleh solekkan dia menjadi seorang watak muda lah. Dan begitu juga kita boleh solek watak muda menjadi seseorang itu menjadi tua. Kita lihat setiap rancangan TV pasti ada muzik. Inilah studio muzik. Mari kita masuk. Hai Abang Jamil, buat apa tu? Oh ya, Abang sedang membuat perimbangan bunyi. Beginilah tugas saya di sini. Tugas saya di sini ialah membuat perimbangan bunyi
muzik dan sound effects ataupun kesan bunyi. Adik, cuba ini yang adik tengok ni alat-alat yang abang gunakan lah untuk proses pembikinan muzik. Cuba adik tekan tu, Dik. Bunyi apa ni? Hujan. Hujan. Ni? Ribut. Petik. Cuba tekan yang ni. Cuba tekan lagi. Tekan je. Bunyi apa ni? Piano. Pandai. Jadi adik dah dengar bunyi kesan bunyi, ada bunyi piano. Daripada bunyi-bunyi itulah abang akan gunakan dan adunkan bunyi-bunyi tadi untuk kita gunakan dalam program pendidikan lah. Macam-macam program pendidikan ada kan. Jadi abang akan gunakan muzik-muzik tadi, kesan-kesan bunyi itu untuk kegunaan mereka, penerbit-penerbit. Animasi merupakan satu teknik yang penting dalam penerbitan rancangan TV pendidikan. Apakah yang dimaksudkan animasi? Animasi mula dikenali akhir-akhir ini. Walaupun dulunya istilah animasi tidak begitu popular di kalangan masyarakat kita. Walau bagaimanapun, filem-filem animasi telah ditonton oleh masyarakat Malaysia sejak kemasukan filem-filem kartun dari barat. Contohnya, filem animasi kartun Woody Woodpecker yang dibuat oleh Walt Disney. Dalam proses pembuatan filem animasi, gambar-gambar dilukis pada kepingan lot sinar yang menunjukkan kedudukan watak-watak yang berlainan mengikut pergerakannya. Kemudian lot sinar itu digambarkan satu frame demi seframe. Dan apabila dimainkan semula filem itu, kelihatan watak-watak itu bergerak seolah-olah ia hidup. Kini komputer telah mengambil alih kamera filem dan dengan menggunakan komputer lebih banyak lagi hasil-hasil yang canggih dapat diterbitkan. Animasi amat penting dalam proses penerbitan TV pendidikan. Kerana rancangan-rancangan seperti sains, mathematics, bahasa dan sebagainya memerlukan keterangan-keterangan lanjut dalam bentuk raja-raja dan bentuk animasi supaya dapat difahami oleh pelajar-pelajar yang menontonnya. Misalnya dalam rancangan sains yang menunjukkan bagaimana sebuah jentera kereta 4 lejang bekerja. Kamera biasa tidak boleh masuk ke dalam enjin untuk melihat gambar bagaimana letusan di dalam enjin itu. Maka dengan animasi dapat dijelaskan bagaimana umbuh itu turun naik dan bagaimana pusingan aci olengnya untuk menghidupkan enjin. Dalam rancangan biologi misalnya pula, apabila makanan itu ditelan selepas daripada kerongkong kita, kita tak tahu bagaimana makanan itu bergerak masuk ke dalam perut melalui esophagus. Animasi juga perlu dalam rancangan-rancangan bahasa supaya ia lebih menarik dan ceria. Misalnya, dalam gambar ini, gajah digambarkan sebagai watak utama. Dan gajah digambarkan sebagai murid yang datang ke sekolah. Yang benar-benar tidak ada berlaku di dalam realitinya gajah masuk ke bilik darjah. Ya, animasi bukan saja untuk menarik perhatian penonton, malah yang lebih penting, membantu menjelaskan suatu pengajaran yang sukar. Dalam menerbitkan sesebuah rancangan TV, banyak cabaran yang dihadapi oleh seseorang penerbit.
Apa kata kita ikuti pengalaman seorang penerbit TV pendidikan? Boleh Encik Mak nak terangkan apakah halangan atau masalah-masalah dalam proses penerbitan rancangan TV pendidikan? Dalam rancangan dokumentari, masalah yang paling utama ialah skrip. Jadi skrip yang saya masukkan di sini ialah dokumentari harus mempunyai fakta yang kukuh, maksud mempunyai penyelidikan yang baiklah. Jadi kalau dokumentari kurang mempunyai penyelidikan yang baik, skrip itu kurang baik. Bagi drama, masalah yang saya hadapi kalau saya buat drama, yang pertama sekali juga skrip. Maksudnya skrip memainkan peranan yang penting dalam menentukan drama itu baik ataupun tidak. Dalam drama, olahan skrip itu penting. Misalnya dalam drama, apabila kita menonton drama, unsur-unsur suspense itu kita mesti terapkan. Jika tidak ada unsur suspense, drama kita itu membosankan. Dan yang kedua untuk drama, bakat-bakat ataupun pelakon-pelakon yang muncul dalam drama itu juga penting. Misalnya kita nak mencari watak orang tua yang bersesuaian dengan skrip kita, kita kena mencari watak dan juga perwatakan orang tua yang kita cari itu biar sesuai dengan drama. Misalnya orang tua yang miskin. Bila kita nak mencari watak orang tua miskin dalam satu drama, kita jangan cari watak orang miskin yang berbadan gempal. Jadi tak sesuai dengan drama kita. Jadi kita cari badan orang yang kurus, yang tua, yang cengkung, sesuai dengan drama watak orang miskin. Jadi watak dan perwatakan adalah amat penting dalam drama. Selain pada itu, jika kita ingin melahirkan babak sedih, kadang-kadang kita lihat pelakon itu tidak menangis, tapi tak menangis. Maksudnya tidak menjiwai wataknya. Jadi untuk melahirkan watak-watak yang menjiwai dalam drama itu agak sukar. Jadi bukan sembarang pelakon yang boleh melakukan watak-watak sedih ataupun watak-watak lucu. Jadi bukan semua orang boleh melakukan watak-watak lucu. Kadang-kadang kita lihat ada pelakon-pelakon kita melakukan watak-watak orang kata apa, lawak bodoh. Jadi ini tidak menonjol drama itu. Sebab tu kalau kita lihat drama-drama kita tidak sampai ke mana. Sebab drama kita menangis tu dibuat-buat, ketawa dibuat-buat, lucu dibuat, tidak natural seperti drama-drama barat. Selain pada itu, dalam drama juga masalah yang sering kita hadapi ialah segi audio. Misalnya dalam waktu malam, bila kita buat drama, babak drama dalam waktu malam, kita kena buat betul-betul waktu malam. Misalnya dalam waktu malam itu kadang-kadang terdengar ayam kokok. Jadi itu sukar kita percaya dalam waktu malam ada ayam kokok. Jadi kita cuba elakkan perkara-perkara yang tidak berkaitan dengan dalam drama itu, tidak wujud dalam sesuatu babak itu. Masalah dan cabaran bukanlah halangan untuk menerbitkan rancangan yang bermutu. Minat dan kegigihan bekerja antara syarat utama dalam memenuhi tanggungjawab untuk meningkatkan kualiti pendidikan negara. Kami semua bersama mendukung cita, berkhidmat dengan penuh mesra sepenuh
sertai berpandu keagamaan, berjuang untukmu Pertiwi. Dan rangkaiannya majukan lagi pendidikan, rancangan yang bersepadu, kita menuju kejayaan. Bersih tetap dan amanah amalan semua, seni budaya dan sukan kami sertai berpandu keagamaan, berjuang untukmu Pertiwi, berjuang untukmu Pertiwi, berjuang untukmu Pertiwi. Susah juga ya nak terbitkan rancangan di TV. Yelah, kita ni pandai kritik saja, tapi bila mengalami sendiri baru tahu. Kalau nak kritik boleh, tapi mestilah kritikan yang membina. Bukan kritikan yang membinasa. Baiklah kawan-kawan, setakat ini sajalah rancangan asli pada kali ini. Akhir kata, sambutlah salam bahagia daripada kami. Bye. Bagi saya, karakter make-up yang kita lakukan pada setiap satu rancangan TV itu, dia adalah satu make-up yang amat mencabar. Drama kita menangis tu dibuat-buat, ketawa dibuat-buat, lucu dibuat, tidak natural seperti drama-drama barat. Kamera biasa tidak boleh masuk ke dalam enjin untuk melihat gambar bagaimana letusan di dalam enjin itu. Kita buat setiap rancangan TV pasti ada muzik. Inilah studio. Go!